Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Faizal Anwar. Untuk video kali ini saya fokus kepada pendidikan kerana tidak lama lagi, dalam 2 hari saya kira, di Malaysia para pelajar tingkatan 5 akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Dalam situasi yang sekarang ini, bermula pada tahun lepas kita dikejutkan dengan bermacam-macam peristiwa yang berlaku. Antaranya adalah COVID-19 yang merencatkan sistem pendidikan di Malaysia dan juga di seluruh dunia saya kira. Jadi akhirnya setelah beberapa kali ditunda, minggu hadapan akan berlangsungnya sijil pelajaran Malaysia SPM. Ini adalah satu sijil yang mana pelajar tingkatan 5 akan menduduki peperiksaan untuk menentukan masa depan mereka, di mana mereka selepas daripada ini. Adakah mereka akan terus menyambung pelajaran ke Menara Gading, ataupun adakah mereka akan terus berada di takuk yang lama. Kita akan lihat selepas keluarnya keputusan. Bagi adik-adik pelajar, insya-Allah sudah pastinya saya percaya mereka sekarang sedang sibuk untuk mengulang kaji pelajaran, untuk nak refresh balik apa yang telah belajar pada sebelum ini. Jadi untuk saat-saat terakhir ini, bagi mereka yang sudah belajar setelah beberapa bulan belajar daripada tahun lepas lagi, mungkin buat masa sekarang mereka memerlukan motivasi yang sangat tinggi untuk menghadapi peperiksaan yang sangat penting bagi diri mereka. Jadi untuk video kali ini saya ingin berkongsi tips belajar mengikut Al-Quranul Karim. Sebenarnya tips ini saya patut kongsikan sudah lama sebelum ni, kerana tips ini adalah untuk belajar. Jadi untuk saat-saat akhir ini, saya kira bagi mereka perlu juga, kerana saat ini mereka memerlukan motivasi yang sangat tinggi untuk nak menduduki peperiksaan SPM. Jadi kepada sesiapa yang nak menduduki peperiksaan pada tahun ini, minggu hadapan, dan juga yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini, tahun 2021, insyaAllah dapat manfaat daripada video ni insyaAllah. Tip belajar mengikut Al-Quran. Apa yang saya ingin tekankan insyaAllah pada kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi satu alternatif bagi kita mendapatkan motivasi dan tips belajar berdasarkan sumber Al-Quran. Kebiasaannya bagi kita rakyat Malaysia ni hanya mencari tips kejayaan dan kecemerlangan berpaksikan sumber kajian dari negara barat maupun negara-negara maju yang lain, contohnya United Kingdom, Australia, Amerika. Ianya memang amat baik bagi menyingkap dan juga mengutip mutiara-mutiara ilmu di mana-mana, kerana yang sebenarnya ilmu itu berasal dari umat Islam itu sendiri. Namun mengapa pada hari ini kita lebih menaikkan dan mengutamakan sumber di negara sana berbanding dengan sumber yang wajib kita pegang, iaitu Al-Quranul Karim? Kerana Al-Quran Ummul Ilmi, kata Ibnu Mas'ud. Al-Quran adalah ibu ataupun induk kepada ilmu. InsyaAllah kali ini, untuk video kali ini, saya akan membelik ataupun merungkai ilmu pada topik tips belajar dan berjaya dengan Al-Quranul Karim, insyaAllah. Sebelum kita memulakan perkongsian, perlu kita yakini dan sedari bahawa kecemerlangan dan kejayaan adalah tuntutan bagi seseorang yang ingin beriman. Orang-orang yang beriman sepatutnya menjadi yang paling tinggi dalam pelbagai aspek, sama ada pendidikan, kerjaya, rumah tangga, sosial, ekonomi dan sebagainya, kerana inilah batu bata yang bakal menguatkan lagi binaan umat Islam itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sedangkan kamulah orang-orang yang paling tinggi, yakni darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Janganlah kita lemah motivasi atau bersikap lemah, apatah lagi bersedih hati sehingga merapuhkan kejayaan kita. Kerana jika kita mengaku kita adalah orang yang beriman, sepatutnya kita yang paling tinggi darjatnya, tidak kira dalam apa jua aspek dan keadaan pun. Maka ayuh kita buktikan kepada dunia orang-orang yang beriman adalah yang paling tinggi kedudukannya, kerana memang berjaya itu adalah orang-orang yang beriman. Baik, kita pergi kepada tips belajar mengikut Al-Quran. Di sini sebenarnya terlalu banyak tips dalam Al-Quran yang mampu kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadi orang yang berakal, berfikir, menghayati dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi pelbagai hikmah kepada semua kita yang bergelar. Antara tips yang ingin saya kongsikan dalam video pada kali ini adalah sebenarnya ada 10 kesemuanya. Yang pertama, asking, revision, proactive, effort dan determination, time, discipline, focus, teamwork, visual, auditory, never give up dan self motivation. Yang pertamanya adalah kita pergi kepada satu persatu ya. Yang pertama, asking, yakni bertanya. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl,
Allah berfirman yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, jika kita tidak tahu, maka bertanyalah. Namun ada sisi lain yang ditekankan dalam bertanya. Kita perlu bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu perkara itu. Jangan pula kita bertanya subjek biologi kepada guru kaunselor, atau bertanya soalan kimia kepada guru bahasa. Apatah lagi bertanya dengan kawan-kawan yang tidak tahu. Nanti akan keluar dari mulut mereka, kamu tak tahu, aku lagi tak tahu. Kan? Biasanya macam tu bergurau di kalangan anak-anak pelajar, adik-adik pelajar kita. Syarat nak bertanya dengan orang yang tahu. Sedih kita lihat ketika guru bertanya kepada pelajarnya di dalam kelas. Biasanya selepas guru mengajar, di akhir pelajaran guru akan bertanya kepada pelajar, adakah kamu ada soalan untuk bertanya? Semua diam. Adakah kamu mempunyai soalan? Semua diam. Adakah kamu faham? Pun diam juga. Hampir semua diam membisu. Kerana kebiasaannya, ada 3 jenis manusia jika dia tidak ada soalan. Yang pertamanya, dia memang tidak faham, maka tak ada apa yang ingin ditanya. Yang kedua, dia memang tak faham, maka dia tak tahu nak tanya apa benda. Yang ketiga, dia buat faham. Dia tak faham, tapi dia buat faham. Kerana apa? Itu jawapan ada dalam diri kita masing-masing, ya. Baik, yang keduanya adalah revision, buat latihan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra, Allah berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulang, yakni peringatan-peringatan, agar mereka selalu ingat. Diulang-ulang agar kita ingat. Inilah ulang kaji yang perlu kita praktikan. Kita pasti sedia maklum bahawa practice make perfect. Begitu juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Teruslah mengulang-ulang sehingga ia akan jadi kebiasaan. Psychological term kita gelar sebagai repetition power. Suatu perkara yang jika terus diulang akan membuatkan ia menjadi kebiasaan yang dengan lancar dan mudah untuk kita lakukan pada masa hadapan. Yang ketiganya adalah proaktif. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fatir. Firman Allah yang bermaksud, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan antara mereka ada yang pertengahan, dan antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu adalah kurniaan Allah yang amat besar. Ayat ini menerangkan 3 jenis golongan manusia. Ada yang menzalimi diri sendiri, sudah tahu nak periksa dah dekat, tapi masih lagi tak nak belajar. Ada pula pertengahan atau sedang-sedang. Golongan ini biasanya biasa-biasa je. Dia belajar bila ada ujian ataupun exam. Esok ada quiz, baru nak belajar. Malam ni esok nak periksa, malam ni barulah tak tidur malam untuk nak study dan sebagainya. Minggu depan nak exam, baru mula nak belajar. Ada pula proaktif, lebih dahulu ataupun dia lebih terkehadapan. Golongan ini membuat persediaan jauh lebih awal berbanding golongan yang lain. Persediaan dia juga lebih mencukupi, bahkan terlebih berbanding dengan yang lain. Orang lain baru tajuk yang pertama, dia dah belajar sampai tajuk yang ketiga, keempat dan sebagainya. Maksudnya dia lebih proaktif ke hadapan. Saya yakin kita semua ketika exam nak tinggal seminggu, barulah kita tekan ataupun belajar dengan bersungguh-sungguh. Cuba bayangkan jika mood belajar sungguh-sungguh bagi minggu depan nak exam tu kita bawa pada awal tahun, mesti hasilnya sangat luar biasa. Okay? Yang keempat adalah effort dan determination, usaha dan target. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm, firman Allah yang bermaksud, dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Manjada wajada, inilah kata-kata yang sering kita dengar. Memang benar, siapa yang berusaha dia akan dapat hasilnya. Begitu juga konsep kita belajar. Cuba kita ingat kembali keputusan exam kita yang sebelum ni, yang lepas. Kemudian kita bandingkan dengan usaha kita. Nescaya kita akan lihat perkara yang perlu dipertingkatkan. Kejayaan yang kita impikan dan angan-angankan perlu dibuktikan dengan usaha dan kesungguhan. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Allah berfirman dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh sedang ianya mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Baik, yang kelima adalah time discipline. Disiplin dengan masa. Allah berfirman dalam surah Al-Hashr
yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok. Jika kita gagal untuk merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Perhatikan hari esok, bersedia dan rancang apa yang akan kita lakukan pada hari esok. Apa susunan masa untuk kita belajar, subjek apa, topik apa yang kita ingin habiskan dan sebagainya. Lebih indah jika kita mampu membuat jadual waktu belajar kita agar kita lebih tersusun dan juga teratur urusan kita. Namun, masalah bagi kebanyakan pengguna jadual waktu ini adalah masa disiplin terhadap jadual yang dia sendiri tetapkan. Buat jadual itu tak ada masalah, tapi nak ikut kepada jadual yang kita buat itu adalah sesuatu yang sangat bermasalah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita agar ikuti waktu yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman sepatutnya seorang yang disiplin akan waktunya. Latihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita solat tepat pada waktunya perlu kita praktikkan dalam perkara lain. Mana mungkin kita ingin solat subuh pada waktu isyak atau solat maghrib pada waktu zuhur dan sebagainya. Kita akan disiplin mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keenam adalah fokus. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Fokus dalam beribadah memang dituntut kepada kita. Jangan kita solat, jangan ketika solat kita tidak fokus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ingat benda lain dalam solat. Itu biasanya bila akad takbir saja kita akan ingat kunci ni letak mana. Benda yang hilang dah sebulan dalam solat kita akan ingat kan? Itu biasa. Kita harus fokus dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Cuba kita tanya kepada diri kita, pernah atau tidak kita terlupa di mana barang yang kita letakkan? Pasti ramai antara kita sering bahkan selalu mengalaminya kerana kita tidak fokus ketika kita letak barang tersebut. Begitu juga ketika belajar, kita perlu fokus ketika membaca atau membuat latihan. Kadang-kadang kita belajar tapi fikiran kita, minda kita tak fokus terhadapnya. Guru mengajar di hadapan, kita duduk belakang, duduk khayal, duduk teringat kat rumah dan sebagainya. Maka persentage ilmu yang kita pelajari berkurang berbanding jika kita fokus melakukannya. Selain itu, perkara yang mengganggu atau yang tiada manfaat perlulah kita tinggalkan saja, terutamanya untuk mereka yang akan menduduki peperiksaan SPM 2-3 hari lagi. Hobi dan sebagainya tinggal tepi dahulu, fokus pada apa yang kita nak tuju, iaitu peperiksaan yang sangat penting bagi diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari yakni perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, tak ada hasil, kita tidak perlu nak lakukan. Perkara-perkara yang mendatangkan mudarat perlu kita tinggalkan. Mudarat kepada kita nak biasa dalam 2-3 hari lagi perlu kita tinggalkan dahulu. Yang ketujuh adalah teamwork, kerja berpasukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam yakni mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam mengusahakan perkara-perkara kebaikan seperti pelajaran ini, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong ke arahnya. Masalahnya sekarang kita dapat lihat betapa ramai manusia yang mementingkan diri sendiri berbanding menolong orang lain. Ingin berjaya diri sendiri sahaja, melupakan kegagalan, kesusahan orang lain. Tiada langsung semangat ukhuwah yang perlu dijalinkan sesama kita dalam perkara yang tidak mampu kita usahakan bersama. Adakah kita ingin menjadi seperti ini? Namun di sisi yang lebih utama, kita sendiri yang kena mulakan, yakni percikkan kerjasama kepada orang lain, bukan hanya mengharap orang lain yang akan datang menolong kita. Kalau kita tidak faham sesuatu perkara, kita perlu bertanya kepada orang yang mahir dalam bidang tersebut. Contohnya, kita tidak faham dalam subjek matematik, kita kena cari sahabat-sahabat kita yang pandai dalam matematik itu untuk kita bertanya. InsyaAllah mereka akan menolong kita. Jangan mengharapkan mereka akan datang kepada kita, bahkan mereka tidak tahu pun kita tidak faham dalam subjek tersebut. Kerjasama dalam belajar amat membantu sesama kita, seperti konsep study group yang pasti mampu meringankan beban sesama kita. Bahagikan beberapa topik kepada ahli kumpulan untuk masing-masing belajar dan memahami dengan lebih mendalam. Kemudian barulah masing-masing present topik masing-masing. Lakukan juga diskusi bagi menyelesaikan masalah atau ketidakfahaman terhadap beberapa topik tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran
yang bermaksud, dan bermesyuaratlah dengan mereka dengan urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang ke-8, visual, auditory dan kinestetik, yang bermaksud pemerhatian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran yang bermaksud, kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Proses belajar yang diajarkan dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah kita bukan hanya sekadar belajar sendiri, namun cuba mengajar apa yang telah kita pelajari ini. Ini akan membuatkan kita lebih faham dan lebih ingat, bahkan memberikan kebaikan bukan pada diri kita sahaja, tapi juga kepada orang lain, yakni kawan-kawan kita. Kita mengetahui 3 jenis manusia dalam aspek daya ingatan ni. Ada yang mampu dan lebih ingat apa yang dilihat, visual. Ada yang apa yang didengar, auditory, dan apa yang dilalui, pergerakan, yakni kinestetik. Kita jika ingin tahu kita jenis yang mana, memang ada persoalannya, tapi ada kaedah lain. Kita ketika exam atau peperiksaan berlangsung, kita ingin mengingat sesuatu formula atau fakta. Adakah kita lebih ingat buku ataupun nota yang kita lihat dan baca, atau lebih mampu kita ingat suara guru yang mengajar kita di dalam kelas? Atau kita lebih ingat apa yang kita contengkan di buku-buku ataupun ditulis di mana-mana, nota atau latihan? Itu kita dapat lihat semasa dalam peperiksaan. Kalau bagi saya sendiri, saya lebih ingat kepada apa yang saya contengkan di buku-buku, seperti buku nota. Di tepi-tepi buku teks tu, saya akan tulis dengan buku, dengan pensel. Dalam periksa, benda itu yang saya akan ingat, bukan apa yang saya baca dan sebagainya. Itu kita kena perhatikan kepada diri kita sendiri, kita yang jenis mana, ya. Namun ia semestinya sudah terlambat jika masa nak exam baru tahu kita ni jenis yang macam mana. Esok nak exam malam ni baru kita tahu, oh kita ni jenis yang mudah mengingat, mudah melihat, mudah mendengar dan sebagainya. Itu sudah terlambat. Kita perlu tahu diri kita yang macam mana sebelum daripada exam lagi. Makanya kita harus menggunakan kesemua daya ingatan kita ketika belajar, membaca sambil mengeluarkan suara, atau lalu kita mencatat juga dengan tangan. Dan semua ini boleh dilakukan dengan metod yang diajarkan dalam ayat di atas, dalam ayat yang saya bacakan tadi. Belajar dan mengajarkan, satu pergabungan kaedah belajar yang pasti memberikan impak yang sangat positif kepada diri kita. Yang ke-9, never give up, jangan berputus asa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf yang bermaksud, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kaum yang kafir. Hanya kaum kafir yang ada perkataan putus asa dalam kamus hidupnya. Maka jangan pernah memberikan kesempatan perkataan putus asa tertulis dalam kamus hidup kita. Kita pasti pernah melalui keadaan di mana setelah berusaha banyak kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya, kemudian sudah tidak sanggup kita nak teruskan kerana gagal secara berterusan. Bagi kita, jika kita gagal 1 kali pun, maka teruskanlah mencuba, kerana mungkin kejayaan adalah kali yang 101. Itu seperti mana saya pernah terbaca dalam satu buku, Thomas Edison yang terkenal dengan menghasilkan lampu mentol yang menyala. Beliau melalui 10,000 reka bentuk sebelum berjaya menghasilkan mentol elektrik yang menyala. Bukan 4-5 kali, yang ke 1,000, yang ke 10,000 baru benda mentol yang dia hasilkan itu menyala. Kalau kita macam mana? Sudah tentulah 3-4 kali kita sudah give up, ya. Itu tidak patut ada dalam kamus hidup kita. Begitu juga Colonel Sanders. Colonel Sanders ni adalah pengasas KFC. Yang pasti kita semua sedia kenali dengan kejayaan resepi yang sangat tersohor ayamnya yang ada pada hari ini, iaitu KFC. Hampir berada di seluruh dunia. Beliau pada awal mula-mula bisnesnya, beliau hanya menawarkan resepi ayam goreng kepada beberapa restoran. Tapi cuba kita bayangkan, sebanyak 1,007 restoran yang menolak tawaran beliau. Mungkin jika kita restoran yang kedua, yang ketiga tu sudah kita, kalau dah kena tolak 3 restoran, mungkin kita dah putus asa dan sebagainya, kan. Tapi bagi Colonel Sanders ni, kita bayangkan kali yang ke-108 barulah ada restoran yang menerima resepinya untuk mempromosikan KFC itu tadi. Tapi untuk ambil nilai murni untuk kita amati, ayuh kita umat Islam semua, kita kena buktikan dengan semangat yang tinggi. Jangan lagi terlalu mudah untuk berputus asa. Teruskanlah usaha dengan gigih bagi mencapai kejayaan yang tidak akan datang dengan sendirinya. Yang ke-10,
self motivation, memotivasikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tiada gunanya kursus yang kita hadiri, seminar, motivasi yang kita hadiri, atau tips-tips untuk berjaya yang kita dengar, jika perubahan bukan atas kehendak diri kita sendiri. Kita yang harus sedar dan mendorong diri kita sendiri untuk nak mencapai kejayaan yang kita impikan itu. Kita yang harus dengan semangat dan kesungguhan memotivasikan diri kita sendiri untuk nak merealisasikan kegemilangan yang kita nak capai ini. Kerana orang lain hanya mampu menasihati, memberi tips, memotivasikan sahaja apa yang mereka tahu, tetapi apa yang tersirat dalam diri kita sendiri, hanya kita sahaja yang mampu untuk nak menasihati apa yang tersilap dalam diri kita itu. Mungkin orang akan pergi seminar motivasi sebelum peperiksaan, tapi balik rumah tak ada hasil, tak ada impak, tak ada gunanya juga ya. InsyaAllah sedikit perkongsian yang dapat kita kongsikan atau menambah lagi usaha dalam mencapai kejayaan. Namun sama-sama kita yakinin kita hanya merancang, Allah Subhanahu Wa Taala juga merancang, dan sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah Allah, nescaya Dia akan menjaga kita, insya-Allah. Jaga hubungan dan hak kita kepada Allah. Ini adalah sisi yang paling utama yang perlu kita amalkan. Memang usaha adalah tangga kejayaan, tapi mari kita hiasi lagi tangga kejayaan itu dengan karpet doa dan tawakal, serta meletakkan atap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbezaan yang perlu kita ketengahkan. Jangan membuatkan kita sama sahaja dengan mereka yang tidak mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sombong dalam memohon pertolongan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'min, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Selain itu, teruslah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan kegelapan, dosa, maksiat yang kita lakukan menjadi penghalang kepada cahaya-cahaya ilmu untuk masuk dalam akal dan hati kita. Jika terkadang kita merasa lemah, mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud yang bermaksud, dan yakni Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, nescaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat. Semoga kita melahirkan generasi umat Islam yang mencapai dan mengembalikan kegemilangan umat. Kita harus bangkit menguasai semua gedung ilmu dan kemahiran. Cukuplah umat Islam selalu jatuh jauh ke belakang. Perubahan tersebut akan berlaku jika kita mulakan perubahan pada diri kita dahulu. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan kepada kita semua dalam apa jua yang kita usahakan untuk kita memanfaatkan kejayaan bagi membantu lagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kepada adik-adik pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2 hari lagi, semoga berjaya. InsyaAllah mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha, InsyaAllah Allah akan memberi kejayaan atas apa yang kita usahakan itu. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Video yang tak seberapa daripada saya, semoga menjadi asbab kejayaan kepada bakal-bakal calon SPM yang akan menduduki peperiksaan 2 hari lagi, InsyaAllah. Dan saya sentiasa mendoakan kepada anda semua supaya berjaya dalam apa dua bidang yang anda ceburi, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.